Yang Serdang. Terima kasih Datuk Speaker kerana beri saya satu peluang untuk berbahas. Saya nak sentuh beberapa isu. Satu tentang perbelanjaran dan peruntukan bagi mengurus untuk SPRM. Pada tahun 2010, perbelanjaran bagi mengurus untuk SPRM adalah sebanyak 168 juta. Dan pada tahun ini, pada tahun depan 2012, peruntukan bagi mengurus bagi SPRM adalah sebanyak 211 juta. Lonjakan adalah sebanyak 25% dalam tempoh masa 2 tahun. Tetapi pada masa yang sama, apabila peruntukan menjadi semakin besar, kita juga nak tengok apa itu keberkesanan SPRM. Kalau kita nampak berbanding kadar sabitan kes di Indonesia, di sana hampirlah 100%, dan kadar sabitan kes di Hong Kong adalah setinggi 95%. Di Singapura juga, jiran kita, di sana kadar sabitan kes adalah setinggi 85%. Tetapi sebaliknya di Malaysia, kadar sabitan kes adalah sebanyak 73% sahaja. Kadar sabitan SPRM di Malaysia amat tidak memuaskan sekiranya berbanding dengan negara jiran di Asia Tenggara. Pada tahun 2010, bilangan kes pendakwakan di mahkamah adalah sebanyak 382 kes, dan bilangan kes yang selesai adalah sebanyak 435 kes. Bilangan kes yang jadi memandangkan manakala bagi tahun 2011, antara bulan Januari hingga bulan Ogos, kes yang selesai adalah sebanyak 403 kes sahaja. Memandangkan kadar sambitan SPRM adalah setinggi 73% sahaja. Maksudnya, kos purata SPRM untuk menyabitkan seseorang OKU di mahkamah adalah sebanyak RM529 pada tahun 2010 dan sebanyak RM457 pada tahun 2011. Sorry, saya hanya ada 20 minit. Jadi jangan kacau lah. Semenjak 1 hari bulan Januari 2009, 2 kes kematian telah berlaku di Membetulkan fakta yang berhormat. Sabar sikit lah. Orang tua ini perlu sabar sikit. Kalau saya ada masa, saya akan kasih laluan. Jadi duduk dulu lah. Yang berhormat yang salah. Supaya rakyat, tetapi sampai hari ini, supaya orang walaupun muda sudah ada 2 kes kematian yang telah berlaku di pekarangan SPRM, tetapi sampai hari ini kita tidak nampak satu ikan hiu punya telah disapit rasuah di mahkamah. Sekarang bekas Presiden NCA Din Leong Sek, bekas Menteri Pengangkutan Tan Sri Chan Kong Choi dan bekas Menteri Besar Selangor Datuk Sri Dr. Muhammad Khoi Toyo telah tengah didakwa di mahkamah. Jadi saya nak tanya, mereka akan terjatuh di bawah kategori 73% itu yang disabitkan, atau mereka akan terjatuh di bawah kategori 27% itu yang dibebaskan? Saya rasa Parlimen kita telah memberi peruntukan yang cukup besar kepada SPRM, dan kita haraplah bahawa kita selamatkan 3 bilion yang berhormat dalam kastam, isu kastam untuk SPRM selamatkan 3 bilion dalam kastam. Duduk dululah. Di dalam pencurian pasir di Selangor, kita selamatkan ratusan juta rakyat beratus juta. Jadi ini adalah adalah SPRM. 3 bilion kita selamatkan. Pendapatan kastam 3 bilion untuk sedang berjalan dengan Pak. Saya tak berapa dengar suara nyaring sangat. Saya tak dengar. Saya itu cuma katakan. Yang Umat. Bukan 73% saja. Boleh marah Yang Umat, tapi jangan biadab pada seorang. Datuk Speaker, saya rasa kalau dia sebentar Yang Umat, boleh marah, boleh tegur, tapi jangan panggil seseorang biadab. Yang Umat, masih. Tetapi tindak lakunya memang biadab sangat. Tak, saya minta baik. Saya cuma mengatakan belajar lagi dengan Pakatan Rakyat naik 3 bilion. Ya, isu kedua yang saya nak curi di Selangor, kita selamatkan. Macam mana itu dia Speaker.
Selangor duduk. SPRM Betul-betul. sekarang naik. Memang Sokong SPRM. memang layak Tak untuk perlu sokongan digunakan yang baik, perkataan salam yang duduk. begitu, Datuk Tuan Speaker, Speaker. Memang satu layak. orang hanya mempunyai 20 minit. Selamatkan. Yang amat kita Kalau belum. saya ganggu macam ini, bagaimana Ya. saya nak teruskan ucapan saya? Apa yang Itu marah dengan masalahnya, speaker tak yang amat? Ya, faham. teruskan. Bagaimana orang boleh Tak faham. dengar? Masalahnya yang berhormat tak faham. Duduklah. Yang amat kita belut. SPRM. Tunjuk sedikit hormat kepada Datuk Speaker. Yang amat kita belut ya. Semasa Apa? dia ucap, orang pun tak ganggu. Ya, yang amat sedang. Isu yang kedua yang saya nak sentuh adalah tentang Pabasan tu. Dalam ucapan beliau semasa membentangkan bajet 2011 pada bulan Oktober tahun yang lalu, Yang amat berhormat Perdana Menteri mengumumkan bahawa kadar TOR 4 Lebuh Raya Plus tidak akan naik untuk tempoh masa 5 tahun bermula serta-merta. Tetapi pada Januari tahun ini, Yang amat berhormat Perdana Menteri mengulang lagi Kerajaan Barisan Nasional akan menyusun semula sistem lebuh raya bertuah untuklah meringankan kos pengangkutan rakyat jelata. Tetapi dalam bajet 2012 ini, kita lihat pampasan TOR yang dibayar oleh kerajaan pusat kepada syarikat konsesi telah meningkat dari pada tahun 2011 iaitu 200 juta kepada tahun depan 2012 sampailah ke 343 juta ringgit. Ini adalah satu lonjakan sebanyak 71%. Jadi saya nak tanya, tema bajet tahun 2012 ini adalah dasar transformasi nasional, bajet yang membela rakyat dan mensejahtera negara. Tetapi sebenarnya saya rasa kesan bajet sebenarnya sebegini adalah membina beban penggunaan jalan raya ke semua warga negara Malaysia. Dulu kita ambil duit dari poket kiri, sekarang kerajaan pusat ambil duit rakyat jelata dari poket kanan untuk membayar kepada syarikat konsesi. Jadi saya rasa ini bukan satu cara untuklah mentransformasikan negara kita. penjelasan Dan Mohd. ini Boleh? bukan satu Boleh? cara Soalan yang betul-betul untuklah ni. meringan Boleh tak? beban. Ya, Mohd. Ini Sedang beban nak rakyat berjalan. jelata. Sedang. Ini sebenarnya satu penipuan Ini orang saja. muda. Kita bertangan orang Boleh, muda. Mohd. Boleh. Dah bagi jalan yang amat. Tak mau. Tak. Okey. Yang Itu berhormat. kita pula Yang amat Ya, yang betul, tangan, betul. yang amat kita belut, sila duduk yang amat. Yang berhormat boleh tanya. Yang tangan sikit. duduk. Isu Bayar ketiga. siapa bahan tu? Saya Orang tua nak ini orang muda boleh. Kita tangan duduk lah. Ah. orang tua jangan Itu naik orang tua suara ini. lah. Ini orang muda. Boleh tak? Ini orang sudah berapa Ya, isteri. Mak. Jangan kerja saya nak Jangan jadi. masuk. Kita Ini tangan, orang kita tua. belut. Ini kina batangan, sangka jahat ni. Saya Duduk lah, sebagai Yang orang Mat. muda. Iya. Itulah yang Orang kata muda, saya orang muda. Itu kita perlu orang tua. Ini orang muda. Yalah. Boleh? Ya. Boleh buat. Saya Yang nak Mat. tanya. Tak bagi jalan, Yang Isu Mat. Duduk lah. ketiga adalah tentang pembinaan sekolah. Tidak, Berbagai Gentlewoman bayaran lah. termasuklah Yang berhormat bayaran kurikulum, kertas ujian, majlis sekolah-sekolah Malaysia dan insurans takaful telah dimansuhkan. Ini saya rasa adalah satu usaha yang baik dan saya juga sokong usaha baik ini. Tetapi apa yang amat berhormat Perdana Menteri yang tidak sebut dalam ucapan bajet beliau adalah sebenarnya perbelanjaran dan peruntukan bagi pembangunan dalam bidang pendidikan dan latihan sebenarnya telah menurun dari 12 bilion pada tahun 2010 ke 8.5 bilion. Ini adalah satu pemotongan yang hampir mencapai 30%. Jadi saya rasa sebagai satu akibat yang tidak dapat dielakkan, jumlah sekolah baru yang dibina akan menjadi semakin kurang kerana peruntukan untuk pembangunan, pendidikan dan latihan menjadi semakin kecil. Kalau mengikut garis panduan perancangan yang ditetapkan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia, ikut piawaiannya, kita perlulah membina satu sekolah menengah di antara satu kawasan yang mempunyai 15,000 penduduk, dan kita perlu juga membina sebuah sekolah rendah di kawasan yang mana ada 7,500 orang penduduk. Jadi unjaan keperluan sekolah menengah di kawasan MPKJ, di kawasan Majlis Pembadaran Kajang sahaja, sehingga tahun 2015 adalah sebanyak 9 buah. Manakala unjaan keperluan sekolah rendah di bawah kawasan MPKJ sahaja sehingga 2015 adalah sebanyak 18.
buah. Dan juga kalau kita lihat sampailah tahun 2020 di bawah kawasan MPKJ, kita perlulah sekolah menengah yang baru sebanyak 14 buah dan juga sekolah rendah yang sebanyak 30 buah sekolah yang baru. Jadi sekarang saya nak tanya, sekarang bajet kita untuklah pembangunan dalam bidang pendidikan dan latihan menjadi semakin kecil. Jadi di bawah satu kawasan MPKJ sahaja, jumlah sekolah yang baru adalah begitu banyak yang kita perlukan. Jadi bagaimana Menteri Pendidikan, Kementerian Pelajaran boleh memastikan bahawa semua penduduk-penduduk kita di MPKJ, mereka, anak-anak mereka bolehlah belajar di satu suasana yang selesa. Sekarang perbelanjaran dan peruntukan untuk pembangunan dalam bidang pendidikan dan latihan telah dipotong. Tetapi pada masa yang sama kita lihat peruntukan untuk keselamatan negara telah menjadi semakin tinggi. Pada tahun 2010 perbelanjaran dan peruntukan pembangunan bagi pertahanan adalah sebanyak 2.6 bilion dan pada tahun depan peruntukan ini akanlah dinaik ke 3.6 bilion ringgit. Ini adalah satu peningkatan yang sebanyak 38%. Jadi saya mintalah jasa baik Kerajaan Pusat Barisan Nasional, janganlah teruslah meningkatkan perbelanjaran untuk pertahanan. Sekarang Malaysia kita nak berperuang dengan siapa? Nak berperuang dengan Singapura atau nak berperuang dengan Indonesia? Kalau negara tidak ini mana kita pun tidak banyak juga. Ini kita Saya mana? rasa Ini pendidikan sedang itu bantu. adalah Ini itu adalah Yang Muhammad pun tak boleh jual jadi wakil rakyat. Jadilah, Mana boleh? jadilah saya rasa Ada yang kita dulu, memberilah keutamaan kepada pendidikan. Itu yang paling penting. Bukan itu sekolah yang biasa, tetapi pendidikan khas untuk OKU negara kita. Walaupun Singapura begitu kecil, satu pulau sahaja, tetapi mereka ada 21 buah sekolah pendidikan khas. Dan saiz Malaysia adalah 500 kali Yang Muhammad besar sedarkah? daripada Belanda Singapura. berapa besar? Sekarang Malaysia di berapa Malaysia besar? kita No hanya limit. ada Yang Muhammad 4 tak tahu buah kah? sekolah pendidikan khas. Oleh Muhammad, saya minta kerjasama Muhammad untuk tidak mengganggu. Biarlah bahasan Muhammad, biarlah menteri nanti dan kementerian yang berkenan Mereka semua nak menjawab jadi menteri. isu yang dibangkitkan. Tapi ada Muhammad sedang sebentar. Makluman ini dan permintaan ini juga saya minta kepada ahli-ahli yang sebelah sini. Yang berlaku sering kali berlaku begini. Kita nampak ahli pembangkang juga dalam keadaan yang mendesak untuk meminta jalan apabila seseorang daripada sini berucap, hari ini taklah salam. Ya, sekarang ya keadaan yang sama berlaku. Hari ini kami baik. Kalau kerana ya, hari satu ini orang baik, hanya hari yang 20 sebelum itu minit. ada juga gangguan yang sedemikian yang Muhammad. Ya, terima kasih. Saya sambung Datuk Speaker. Sekolah pendidikan khas menengah kita di Malaysia hanya 4 buah. Dan sekolah pendidikan khas rendah kita ada 28 buah. Jadi saya rasa jumlah ini adalah amat tidak mencukupi. Dan saya harap bahawa pada tahun yang akan datang ini, Kementerian Pelajaran bolehlah mengguna peruntukan mereka untuklah mendiri lebih banyak sekolah pendidikan khas untuklah menjaga kepentingan OKU ini. Saya rasa kalau ahli Parlimen Barisan Nasional sepatutnya juga setuju dengan cadangan saya kerana di kawasan mereka juga ada OKU. Dan isu keempat yang saya nak sentuh hari ini, Datuk Speaker, pada 13 hari bulan Oktober yang lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Koh Su Kun bagi pihak Perdana Menteri menyerahkan peruntukan sebanyak 1 juta kepada 4 buah sekolah menengah persendirian Cina di Kuala Lumpur, iaitu Sekolah Tinggi Persendirian Confucian, Sekolah Tinggi Xinjin, Sekolah Menengah Kunshan dan Sekolah Menengah Cina Chonghua. Maksudnya satu buah sekolah boleh dapat RM250,000. Ini adalah kali pertama Jabatan Perdana Menteri memberi penutukan kepada keempat-empat SMPC tersebut. Ini adalah satu tanda yang baik dan saya menyambut baik usaha ini. Tetapi saya juga harap Kerajaan Barisan Nasional bolehlah belajar dari Kerajaan Pakatan Rakyat di Selangor dan Penang. Kerana sejak tahun
Mana ada 2009 Pakatan Rakyat, apabila Pakatan Pembangkang punya kerajaan adalah. tadi ya Datuk Salah Speaker sudah lagi. cakap jangan ganggu. 2 minit saja sudah ganggu. Ini memang tak hormat Datuk Speaker ni. Sejak tahun 2009 apabila Pakatan Rakyat kita menjadi kerajaan di Selangor dan Pulau Pinang, setiap tahun kita memberi 2 juta ringgit kepada semua Point of order. sekolah menengah persendirian Cina Ya. di Ya, negeri-negeri Point of order. kita. Jadi maksudnya Ya. di Selangor ada 4 Sebentar, ya, buah Mat. sekolah menengah Ya, Ada persendirian point Cina. of order. Ya, Sebentar, dia Mat. 36 sangkaan jahat. Itu Petua. Adakah terdaftar dalam Dewan ini Pakatan Rakyat ataupun Pakatan Haram yang tidak terdaftar? Minta penjelasan. Menteri akan jawab tuh yang Mat. Ini bazir masa saya saja. Saya minta potong 5 minit daripada Ahli Parlimen Barisan Nasional. Jadi maksudnya setiap tahun 4 buah SMPC di negeri Selangor boleh dapat RM500,000 dan setiap satu SMPC di Pulau Pinang setiap tahun boleh dapatlah RM400,000 dan jadi dalam tempoh masa 3 tahun setiap SMPC di negeri Selangor sudah dapat 1.5 juta ringgit, manakala setiap buah SMPC di Pulau Pinang telah dapat 1.2 juta ringgit. Saya rasa sekarang Jabatan Perdana Menteri memberi RM1 juta kepada keempat-empat buah SMPC di Kuala Lumpur, tetapi di seluruh Malaysia kita ada 61 buah SMPC. Jadi mana maksudnya ada 57 buah SMPC yang masih tunggu ini peruntukan daripada Jabatan Perdana Menteri. Jadi saya nak tanya, bilalah baru sudilah Jabatan Perdana Menteri memberi peruntukan kepada SMPC ini. Saya rasa kalau nak tunjuk ini prihatin, nak mengambil berat tentang kepentingan SMPC, janganlah buatlah setiap tahun. Janganlah sampai pilihan raya umum ke-13 sudah dekat, barulah guna peruntukan untuk memancing undi. Selain daripada peruntukan, kita juga sekurang-kurangnya perlu 2 buah SMPC, iaitu SMPC Kuantan dan SMPC Segamat. Permohonan Ini telah macam lama capul dia dihantar lah. Bagi susah, kepada tidak bagi Kerajaan susah. Pusat Barisan Nasional, tetapi sampai sekarang masih tak ada satu jawapan daripada Kerajaan Barisan Nasional. Nak tunggu bila barulah boleh mengizinkan bahawa SMPC Kuantan dan SMPC Segamat buka balik. Saya rasa sebenarnya bukan Kuantan dan Segamat mereka perlu SMPC yang baru, tetapi sebenarnya di Klang Valley, di KL dan Selangor, kita juga perlu SMPC yang baru. Kerana pada tahun yang depan ini, Sekolah Tinggi Shenzhen, walaupun mereka hanya kapasiti mereka adalah untuk mengambil 540 orang pelajar baru, tetapi sekarang orang pelajar-pelajar yang mendaftarkan diri adalah sebanyak 600 orang. Dan juga Sekolah Menengah Cina Chonghua Kuala Lumpur, kapasiti mereka adalah untuk mengambil 1,000 orang pelajar, tetapi murid-murid yang mendaftarkan diri adalah sebanyak 1,300 orang. Juga saya rasa isu ini telah sering berlaku di SMPC. Jadi saya harap kalau memanglah ambil berat tentang SMPC, memanglah memandangkan SMPC sebagai satu aset yang penting bagi negara kita, silalah mengizinkan SMPC Kuantan dan Segamat ini dibuka balik. Isu kelima yang saya nak sentuh adalah Malaysia yang amat berhormat Perdana Menteri cakap kerajaan juga akan mengkaji semula Seksyen 27 Akta Polis dengan mengambil kira peruntukan perkara 10 Perlembagaan Persekutuan tentang kebebasan berhimpun dengan prinsip menentang sekeras-kerasnya demokrasi jalanan. Namun kebenaran berhimpun diberi selaras dengan kaedah-kaedah yang akan ditetapkan kalau di samping mengambil kira norma-norma di peringkat antarabangsa. Saya rasa ini adalah satu tanda yang baik, tetapi saya rasa begitu kecewa kerana tak sampai 3 minggu pun pada hari Ahad yang lalu kita ada satu perhimpunan hijau di Taman Gelego di Kuantan.
Walaupun lulunya penganjur untuk perhimpunan hijau ini, mereka sudah dapat kelulusan daripada pihak polis. Tetapi satu malam sebelum perhimpunan ini, pihak polis membatalkan kelulusan ini. Saya nak tanya, walaupun sekiralah kita ambillah cakaplah memang penganjur ini mereka berniat untuklah menangguhkan perhimpunan hijau ini, tetapi hanya beri mereka satu masa yang begitu singkat, bagaimana mereka sempat untuk menghubungi semua peserta dari seluruh Malaysia bahawa perhimpunan yang esok ini akan ditanggungkan ke satu tarikh yang belum ditentukan lagi. Saya rasa ini satu cara, satu habit yang begitu tidak munasabah. Sorry ya, saya nak cepat-cepat habiskan ini. Saya nak tanya pasal himpunan hijau sebab dia di Kuantan. Okeylah, di Kuantan. Ini tengok kawan dia bagi kita tidak. Wanita mah tak boleh Tidak kan? ngam lah. Datuk Endi Petua, Yang Berhormat sedang bercakap tentang himpunan hijau, kebetulan ianya berlaku di Kuantan. Permit ditarik waktu saat akhir dan waktu tengah malam. Datuk Endi Petua, polis dan ahli majlis datang merobohkan kemah dengan cara yang begitu ganas sekali dan tidak memberi notis pun, hanya melekatkan notis kepada kemah. Jadi bukankah ini satu tindakan yang tidak harus berlaku dan salah guna kuasa kalau pihak penguasa? Permit dah diberi, permit polis dah diberi dan permit daripada majlis pun dah diberi, tetapi di saat-saat akhir waktu dah malam dan kemudian ditampal pembatalan permit itu dan dirobohkan secara begitu. Harap sedang dapat beri sedikit komen. Jadi saya memang setuju dengan Yang Berhormat Kuantan. Ini satu cara yang tidak betul. Bagaimana bolehlah membantalkan permit ini pada saat-saat terakhir? Kalau nak menghubungi peserta-peserta pun tak ada masa yang cukup. Tan Sri Speaker, setakat Ogos tahun ini, anggota polis PDRM adalah sebanyak 110,927 orang. Maksudnya, nisbah anggota polis berbanding jumlah penduduk yang disasarankan oleh pihak Interpol ialah 1 versus 250 orang. Tetapi sekarang di Malaysia, nisbah anggota polis berbanding jumlah penduduk setakat bulan Ogos tahun ini adalah 1 berbanding dengan 255 orang. Jadi saya rasa nisbah ini sebenarnya tidak jauh daripada nisbah yang disasarkan oleh pihak Interpol. Dan sebenarnya nisbah ini adalah lebih tinggi daripada banyak negara yang maju seperti di Singapura. Satu orang polis berkhidmat untuk 396 orang penduduk. Di Australia, satu orang polis berkhidmat untuk 342 orang penduduk. Dan juga di UK, satu orang polis berkhidmat untuk 380 orang penduduk. Jadi saya rasa sekiranya kita gunalah anggota PDRA ini dengan cara yang betul, semua rakyat jelata di Malaysia, kita bolehlah hidup dalam satu negara yang sejahtera. Tetapi kita nampak, walaupun ada anggota polis yang begitu banyak, tetapi anggota polis ini digunalah untuk mengganggu perhimpunan yang aman. Sepertilah pada perhimpunan bersih pada 9 hari bulan Julai yang lalu punya, PDRA yang telah menggerakkan 11,000 orang pegawai dan anggota dari pelbagai jabatan untuklah penugasan keselamatan, dan sebanyak 524 buah kenderaan telah digunakan untuk menjalankan operasi ini, dan kos itu operasi keseluruhan yang telah dibelanjakan oleh PDRM adalah setinggi 2 juta ringgit. Saya rasa duit ini, manpower ini dengan izin bolehlah digunakan dengan cara yang lebih cerdik, iaitu fight the penjahat dan bukanlah orang jelata yang tidak bersenjata. Sampai hari ini pun tak ada satu laporan yang cakap bahawa satu orang peserta perhimpunan hijau ataupun perhimpunan bersih ini mereka ada bawa senjata dengan mereka. Kenapa perlulah menggerakkan begitu banyak satu anggota polis yang begitu besar untuklah mengganggu perhimpunan ini? Boleh menjelaskan Yang Berhormat, 2 minit lagi. Ya, Kota Balut. Wah, lu bagi tu orang tua.
Tak apa. 2 minit lagi yang Kenapa tak berhormat. boleh? Serdang 2 minit lagi. Ya, sekejap saya. 15 saat Tan Sri. Saya cuma ingin nak tanya pendapat yang berhormat. Yang berhormat berkata seolah-olah Malaysia ini tidak aman. Dan yang berhormat, perspektif yang berhormat adalah di bandar, di Serdang, di Kuala Lumpur dan sebagainya. Di Kota Belud yang berhormat aman damai. Di Kapit, di Limbang, di Ranau, di Parit, di Seri Aman, semuanya ramai, semuanya aman damai. Jadi kita jangan ambil hanya kerana ada masalah sedikit dengan bersih, ada sedikit masalah dengan perhimpunan hijau yang tak tahulah kenapa pembangkang ni suka sangat dengan warna ni, hijau, jingga, kuning dan semacamnya. Saya ingin nak katakan itu tidak berlaku adil kepada polis. Polis menjaga semuanya aman damai. Jadi kita bagi spesifik. Kalau ada masalah dengan bersih, cerita pasal bersih, cerita pasal masalah perhimpunan hijau. Tetapi tidak adil dan tidak saksama kalau mengatakan polis tidak bekerja menjaga keamanan negara ini. Jadi setujulah bahawa tinggal laku PDRN semasa perhimpunan hijau dan bersih itu tidak sama. Saya katakan confine-nya Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Dengan izin, saya kata saya itu setuju. isu saja. Saya rasa di negara-negara maju yang lain mereka boleh hormat Jangan kata Kota Belud untuk tidak aman. perhimpunan rakyat jelata. Kenapa di Malaysia ini kita tak boleh hormat? Ya. Ya, terima kasih Serdang. Sebenarnya saya tertarik dengan angka-angka yang telah dikemukakan oleh Serdang, di mana nisbah anggota polis dengan rakyat tu adalah hampir dengan nisbah yang telah ditetapkan oleh pihak Interpol, ya. Tetapi saya rasa masalah yang kita hadapi ialah masalah latihan polis dan kefahaman, ya, untuk menghormati rakyat, ya. Inilah yang masalah yang kita hadapi. Dan perkara ini timbul, bagi pandangan saya, mungkin Serdang boleh komen, berpunca daripada kerajaan yang memerintah. Kerana kerajaan ni dia tak hormat rakyat, ya. Dia rasa bahawa rakyat ni memang perlu ditundukkan. Dan apabila yang berhormat Serdang mendengar perhunjahan tentang nak membatalkan, memansuhkan ISA, yang berhormat Serdang tak kesian ke dengan yang amat berhormat Perdana Menteri? Dia nak ajar kepada ahli dalam Dewan ni soal hak asasi manusia, tetapi semua wakil rakyat Barisan Nasional ni memuji ISA sebagai inilah sebabnya kenapa negara kita ni aman. Nampak satu gap dari segi kefahaman, ya. Mungkin ni kerana orang datang daripada Kota Belud dan Kapit. Tarik orang di Kota Belud dengan Kapit ni dia tak faham hak asasi manusia yang berhormat Sedang. Tarik balik walau saya terima dia berkuasa. Ular besar-besar ular gedung. Potensi polis ni ular sawah ini potensi yang tertinggi. Apa pandangan Serdang? Saya setuju. Serdang, respons kepada perkara yang dibangkitkan oleh Shah Alam. Lepas tu Serdang saya minta untuk golong. Sebelum saya berhentikan Serdang. Sudah 5 menit saya bagi laluan. Boleh, terima kasih Tan Sri Speaker. Saya hormat ini suruhan dari Datuk Speaker. Saya memang setuju sepenuh-penuhnya dengan pandangan Shah Alam. Saya rasa cadangan saya bahawalah mungkinlah yang amat berhormat Perdana Menteri kita bolehlah hantar ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional untuklah menerima pendidikan politik dari PAS, dari DAP, dari PKL supaya mereka faham apa itu hak asasi manusia. Jadi saya sampai sinilah kelima-lima isu yang saya nak bangkit, dan saya haraplah bahawa kita boleh dapat satu jawapan yang bernas daripada menteri-menteri. Terima kasih Tan Sri Speaker kerana beri saya satu peluang untuklah mengambil bahagian dalam perbahasan ini, dan saya henti di sini. Terima kasih.